Assalamualaikum anak-anak, apa khabar semua? Hari ini kita akan mempelajari topik tumbuh-tumbuhan. Okey, jom mulakan dengan mengenali bahagian tumbuhan. Cuba anak-anak perhatikan pokok-pokok di luar sana. Lihat sama ada pokok-pokok di luar sana mempunyai bahagian yang sama dengan gambar rajah dalam video ini. Kebanyakan tumbuhan mempunyai 5 bahagian utama, iaitu bunga, daun, buah, batang dan akar. Anak-anak tahu tak apa fungsi bahagian-bahagian ini? Tak tahu? Tak apa. Mari kita belajar bersama-sama, okey? Okey, yang pertama. Ejen pembiakan bagi tumbuhan. Ianya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Yang kedua, daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Dengan adanya bantuan cahaya matahari, tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri. Ketiga, buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji benih yang akan menghasilkan pertumbuhan baru. Seterusnya, batang. Batang berfungsi untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Batang juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke daun. Yang terakhir ialah akar. Akar menyokong kuat pokok yang tumbuh di atas tanah dan menyerap segala nutrien yang terdapat di dalam tanah. Sekarang anak-anak dah tahu bahagian tumbuhan dan juga fungsi bahagian-bahagian tumbuhan ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Anak-anak tahu tak apa keperluan asas untuk tumbuhan hidup dan membesar? Cuba perhatikan gambar rajah yang diberikan. Ada gambar matahari, ada gambar udara, ada gambar manusia tengah siram pokok kan? Inilah 3 benda yang diperlukan untuk tumbuhan hidup dan membesar. Suhu yang sesuai, udara dan air yang mencukupi akan memastikan tumbuhan hidup dengan sihat dan baik. Okey anak-anak, sekarang kita akan mempelajari pula ciri-ciri yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Untuk pengetahuan anak-anak, tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Terdapat pelbagai jenis ciri pada tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ini kita lihat pada jenis urat daun. Urat daun ada yang urat daun selari, ada urat daun yang jejala. Contoh urat daun selari ialah pokok kelapa, pokok pandan, pokok lalang, pokok lidah buaya dan pokok pisang. Urat daun jejala pula contoh tumbuhannya ialah pokok bunga ros, pokok bendi, pokok betik, pokok mangga dan pokok bunga raya. Okey, sekarang kita lihat pula ciri yang kedua pada tumbuhan bunga. Ada tumbuhan yang berbunga dan ada juga tumbuhan yang tidak berbunga. Antara contoh tumbuhan yang berbunga ialah pokok bunga raya, pokok bunga ros, pokok manggis, pokok cili dan pokok durian. Tumbuhan yang tidak berbunga adalah seperti pokok paku pakis, pokok lidah buaya, cendawan, lumut dan pokok puding. Ciri yang ketiga ialah batang. Ada tumbuhan yang berkayu dan ada tumbuhan yang tidak berkayu. Antara contoh tumbuhan yang berkayu ialah pokok mangga, pokok bunga ros, pokok durian, pokok kelapa dan pokok bunga kertas. Contoh tumbuhan tidak berkayu ialah pokok pisang, pokok keladi, pokok jagung, pokok kunyit dan pokok orkid. Okey, mari kita lihat ciri yang keempat pula, iaitu buah. Ada tumbuhan yang berbuah dan ada tumbuhan yang tidak berbuah. Contoh tumbuhan yang berbuah ialah pokok anggur, manggis, pokok betik, pokok
pisang dan pokok ceri. Tumbuhan yang tidak berbuah ialah pokok paku pakis, pokok lidah buaya, pokok puding, lalang dan rumput. Kemudian kita lihat pada ciri akar pula. Ada akar serabut dan ada akar tunjang. Contoh tumbuhan yang berakar serabut ialah pokok serai, pokok jagung, pokok kelapa, pokok teratai dan pokok pisang. Tumbuhan yang berakar tunjang pula ialah pokok betik, pokok durian, pokok bunga ros, pokok bunga matahari dan pokok nangka. Okey, kita dah selesai mempelajari ciri-ciri pada tumbuhan. Semoga anak-anak dapat membezakan ciri-ciri tumbuhan yang ada di luar sana ya. Sekarang kita lihat pada kita hidup tumbuhan. Tumbuhan juga membesar seperti manusia dan haiwan. Okey, kita lihat sini. Tumbuhan bermula dengan biji benih, kemudian biji benih bercambah. Lihat pada gambar biji benih bercambah ni ada keluar daun helai. Kemudian menjadi anak pokok. Di sini akan ada berlaku perubahan pada ketinggian pokok, anak pokok dan juga pada pertambahan pada bilangan daun dan juga saiz pada lingkaran batang. Kemudian dia akhirnya akan menjadi bunga dan kembali kepada proses yang awal iaitu biji benih. Okey, kita tengok sini apa kepentingan tumbuhan pada kita semua. Anak-anak tahu tak apa kepentingan tumbuhan pada kita semua ni? Kalau tak tahu, kita tengok pada gambar rajah kat sini ya. Gambar rajah yang pertama dia tunjuk gambar budak perempuan tengah bawa pinggan yang berisi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan gambar rajah kedua ni Arnab tengah makan carrot. Jadi masuk kat sini apa? Maksudnya tumbuhan ni merupakan sumber makanan manusia dan haiwan. Itulah maksud dia. Jadi kita ni perlukan tumbuhan sebab inilah salah satu makanan kita. Yang kedua, tumbuhan merupakan tempat perlindungan atau habitat bagi haiwan. Biasa binatang apa yang duduk kat pokok? Betul. Ada burung, ada tupai. Betul, pandai. Yang ketiga, kita lihat gambar yang ketiga ialah gambar manusia ni duduk bawah pokok ni. Ada cahaya-cahaya ni. Betul ada gambar angin. Maksudnya apa? Maksudnya dia membekalkan udara segar kepada manusia dan haiwan. Semasa tumbuhan membuat makanan, dia membebaskan oksigen. Oksigen ni diperlukan manusia dan juga haiwan untuk hidup. Yang terakhir, sumber kayu untuk tujuan pembinaan dan lain-lain. Ada gambar apa kat situ? Ada gambar bangunan kan? Ada gambar meja dengan ni kerusi. Ni baju pun buat daripada tumbuhan sebenarnya ya. Cotton ni. Tengok kertas pun daripada tumbuhan. Inilah antara kepentingan tumbuhan pada kita semua. Jadi kita kena sayang pokok-pokok kita tu. Jangan sesekali kita nak tebang sesuka hati. Okey, kita lihat ni contoh-contoh tumbuhan yang ada. Yang pertama ialah pokok apple. Biasa kan makan buah apple kan? Mak ayah beli kan? Ni pokok dia. Ni biasa tak ada kat Malaysia ni pokok apple ni. Biasa di luar negara aje. Kita dapat makan buah dia je. Yang kedua kita tengok pokok pisang. Pokok pisang ni biasa dapat kan? Tengok kat kiri kanan kita tak ada jiran-jiran tanam kan? Yang ketiga pokok lalang. Pokok lalang ni biasalah di tepi-tepi jalan selalu tengok ni. Ni bunga lalang warna kuning ni ya. Keempat pokok cendawan. Pokok cendawan ni. Siapa suka makan cendawan? Ya. Okey. Seterusnya pokok mangga. Ni pokok mangga. Ni pula pokok kelapa. Pokok kelapa biasa ada kat tepi-tepi pantai. Tinggi. Minum air kelapa sedap. Seterusnya pokok kaktus. Pokok kaktus macam ni, pokok berduri ni. Hati-hati kalau nampak pokok kaktus ni. Jangan main dekat-dekat dengan dia. Last sekali ialah pokok bunga raya. Pokok bunga
Bunga raya merupakan pokok kebangsaan bunga kebangsaan, bunga raya. Bunga raya adalah bunga kebangsaan negara kita. Okey, dah selesai pun sesi pembelajaran kita hari ni. Seronok tak belajar sama-sama tadi? Okey, sebelum awak tutup video ni, minta ibu awak bukakan video lagu Tanya Sama Pupuk. Nyanyikan bersama adik-beradik kamu ya. Dan jangan lupa siapkan latihan yang guru kamu telah beri, okey? Awak juga boleh cuba kuis yang telah disediakan di bawah ini. Tekan saja yang diberikan, okey? Jangan lupa. Okey, bye-bye. Terima kasih.